apa khabar? Assalamualaikum and salam sejahtera kepada semua. You all already have your own dinner? Hai, siapa ada malam ni ya? Hai Monica. Hai. Okay, so tanpa membuang masa, don't worry. Okay, I akan sentiasa tengok ruangan chat. Kot-kot ada yang bertanya soalan. But actually we have, okay. Hai semua, sebelum saya start, saya nak perkenalkan, thank you so much for our moderator today, Mr. Syawal. Okay, Cik Syawal ni adalah kita punya new marketing manager from ECK Malaysia. So malam ni adalah bahasa Melayu, okay. So, bagaimana makanan mempengaruhi selula dan kesihatan kita secara menyeluruh. Malam ni kita akan belajar sama-sama lah. So, siapa-siapa yang ada pen, ada iPad, you can jot down dan kita akan belajar sama-sama. Santai-santai sahaja. Kalau ada soalan, tunggu sikit sampai kat hujung-hujung, baru boleh tanya. Kita ada Q&A session lah. Alright? So, tanpa membuang masa, jom kita tengok apa topik menarik kita pada malam ni. So malam ni Puan Lin dan mewakili ECK Malaysia akan dedahkan kepada anda semua tentang kebenaran tentang makanan. Okay, the truth of food lah. Okay, banyak lagi yang, ramai lagi yang tak tahu apa truth of the food. Rahsia, nanti kita tengok sama-sama. Dan anda mungkin sangat terkejut bagaimana makanan diproses, makanan apa. Jom kita tengok sama-sama juga nanti. Ada satu video yang kita akan sama-sama lihat dan kita akan kupaskan bersama. Alright. Kemudian ada faktor penyebab kolon kanser. Kenapa malam ni kita pilih kolon kanser? Sebab apa? Ini sangat berbahaya. Kita kena tengok ahli keluarga kita. Kita kena tengok pasangan kita ke, anak-anak kita ke, mungkin tak terkena pada kita, tapi mungkin kepada ahli keluarga kita. Alright. So at the end of the session, kita akan ada self-assessment ataupun kita panggil penilaian diri yang kita buat sama-sama nanti. Alright. So tanpa membuang masa, jom kita tengok video yang saya janjikan sebentar tadi. Which can include pork, beef, and chicken. This process involves grinding and blending various animal parts, such as skin, fat, and even organs, to create a Okay, so yang ni dia ambil low quality of meat lah, maksudnya daripada pork ke, daripada beef, daripada haiwan-haiwan yang berkaki 4 lah biasanya. So dia ambil tapi dia low quality punya meat, bukan yang high quality. Kemudian smooth paste. After the paste is mixed with water, starch, and various additives, it is then seasoned with salt, spices, and preservatives. Some hot dogs also contain sodium nitrite, a chemical used to preserve the color and extend the shelf life of the product, but which is... Okay, so dia ni, tadi kan dia ambil banyak-banyak boneless chicken kan, yang dimasuk kat bahagian, dia guna skin, ada bahagian dia guna bahagian kulit dan sebagainya yang low quality meat, dan dicampur ada sodium nitrate, banyak aditif dan preservatif yang dimasukkan. Itu yang menyedapkan makanan ni. Jom kita tengok apa makanan dia. Has been linked to an increased risk of certain types of cancer. The hot dog mixture is then stuffed into casings, which are traditionally made from the cleaned intestines of animals, although synthetic casings are increasingly common. The filled casings are cooked, cooled, and packaged for sale. The use of low-quality meat, high sodium content, and the presence of potentially harmful additives make hot dogs a less than ideal food choice. Additionally, the environmental and ethical concerns associated with factory farming contribute to the reasons why some people may avoid consuming hot dogs after learning how they are made. It has been linked to an increased... Okay, so tadi kita dah nampak kan, lepas dia masukkan meat, dia masukkan sodium nitrate dan beberapa addition, high sodium, high garam, dan dijadilah sausage. Okay, ni yang anak-anak kita suka ni kan. So bukan anak-anak je, kita sendiri pun suka juga. So bila tengok video ni, tiba-tiba cross my mind, I teringat satu cerita di universiti dululah. Okay, I dengan classmate ada satu semester tu, memang kita diberi tugasan untuk membuat homemade sausage
dan juga surimi. Surimi ni sebenarnya dia macam fish fillet, macam you makan fish cake, apa, fish ball, apa, yang bulat-bulat tu. Apa kita panggil You pernah nampak tak? Brand 3AA dan sebagainya tu kan? So benda-benda tu lah kita panggil surimi. Sebenarnya dia macam crab stick yang you makan tu kan. Sebenarnya benda tu adalah daripada fish fillet. Okay, so kami diberi tugasan, kami buat. And then a lot of fish fillet, kita orang kena kopek fish fillet tu. Macam biasalah kita nak pergi kelas, of course kita ikat tali kasut dan sebagainya, pegang tu, pegang ni. Then kalau you tak wash your hand, ada possibility akan ada cross contamination masa you buat tu. So yang what is funny thing is, bila I duk buat benda tu dengan kawan-kawan I, tiba-tiba I nampak macam ada caterpillars tau, macam ada cacing dekat dalam uh, produk yang kita akan buat. Macam tadi tu lah, sebelum jadi sausage, masukkan dalam plastik, kita dah nampak dah cacing banyak lah. So mungkin banyak faktor, mungkin ada cross contamination ataupun ikan yang kita gunakan tu tak segar. Okay, not fresh. Alright. So then yang kelakarnya, I bila nampak cacing dalam benda-benda tu, so I hampir 1 year plus kot. 1 year plus je lah. Ada setengah orang sampai bila pun tak makan kan. So I sampai 1 year plus, I tak makan benda-benda tu. Even lepas dah siap packing macam dalam plastik dalam video ni, actually we need to fry lah. Kita kena bakar dan fry, lepas kita kena rasa lah apa yang kita buat sendiri makan kan. So I cannot eat sebab I dah nampak cacing tu. So banyak faktor sebenarnya. Alright, so jom kita tengok apa kebenaran tentang makanan. Ni gambar ayam dan ni gambar nugget. Agak-agak nugget ni adakah terdiri 100% daripada ayam ni? Kat sebelah ni. Adakah 100%? Atau diguna kat bahagian kaki ke? Dia ambil yang bahagian ni ke kan? Is it 100% from chicken? Jom kita tengok. So kalau ikut daripada Jurnal Perubatan Amerika, hanya 40 hingga 50% sahaja berasal daripada ayam. Tu pun dia ambil bukan daripada isi tu betul-betul tau. Dia ambil dekat fat dia, connective tissue dia, lepas tu organ-organ dalaman dia campur-campur, skeletal muscle dia, lepas tu bahagian tulang-tulang, dia campur-campur, di mix-mix, jadilah nugget. Tapi ini 50% saja yang derived from ayam. Apa yang 50% lagi? Inilah kebenaran yang nak dibongkarkan. Sebenarnya 50% lagi, you tengok ni. Inilah kandungan dia, iaitu air, modified food starch, garam, dextrose, citric acid, niacin, thiamine. I tak boleh nak sebut semua. Okay, so all of this I just can say that this is all preservative dan juga additive. That's why kalau ikut US punya court rule, dia kata nugget ni bukan makanan tapi monster. Okay, sebab yelah hanya 50%, tu pun bukan betul-betul ayam, tapi 50% lagi memang this all of this additive and preservative. Itulah yang menyebabkan sedap ni nugget. So siapa kat sini suka beli nugget dekat pasar raya? Ataupun ada yang buat dekat rumah? Anyone? Kalau malu nak ambil, just tulis kat chat. You all suka beli kat pasar raya ke ataupun you buat nugget sendiri daripada rumah? Tak ada? Semua tak suka nugget? Okay, kalau macam saya, selalunya saya memang jarang lah beli dekat pasar raya. Sebab saya akan buat nugget sendiri sebab my kids suka nugget. Okay, so I make homemade nugget at home. And of course, my homemade nugget only 5 ingredients sahaja. Okay, tak ada yang semua ni. Just isi ayam, daun bawang, ada bawang sikit, ada certain macam garam semualah. So cukup jadi nugget. Okay, tapi bila cakap pasal nugget, anak-anak kita kan banyak pergi sekolah. So when we go to school, a lot of party, dan party selalunya memang akan ada menu utama dia sausage, nugget dan sebagainya. So no choice lah, diorang enjoy je lah kan. Kita pun tak boleh nak halang. Cuma bila di rumah kita boleh memilih lah. So kalau digalakkan, kami sebenarnya tak disarankan lah untuk everyday kita bagi anak-anak kita makan ni. Bukan anak-anak je, diri kita sendiri pun. Alright. So next,
kalau ikut makanan yang ultra diproses ni, macam naga ayam ke, sausage ke yang kita tengok tadi, sebenarnya memang dikaitkan dengan kanser. Ni adalah diberitahu oleh beberapa kajian, bukan pihak saya ataupun pihak ECK yang mengatakan sebenarnya tak boleh ataupun dikaitkan dengan kanser. Tapi ini adalah daripada kajian yang diterbitkan, yang the latest pada hari Rabu, dan Jurnal Perubatan British mendapati bahawa 10% dalam jumlah makanan ultra diproses ni dalam diet seseorang dikaitkan dengan peningkatan 12% dalam beberapa jenis kanser. Okey. Oh, saya vegetarian lah puan. Okey, saya terbaca. Melvin. Ya, sebab tadi saya ada tanya, siapa suka makan nugget? Tak ada siapa respon. Rupanya Melvin ni vegetarian. Okey. So, memang tak akan makan nugget punya lah, kan? Kan, Melvin kan? Okey. So, ini yang diberitahu oleh pihak kajian. Okey. So, malam ni juga pihak kami akan sentuh tentang colon cancer. Okey, kenapa kami sentuh tentang colon cancer? Sebab dia adalah second most common in Malaysia. Kedua terbanyak lah antara kanser yang terbanyak di Malaysia. Okay? So macam mana sebenarnya you nak tahu you ada colon cancer? Okay, so you boleh perhatikan, malam ni kita belajar, kita santai-santai saja. So you boleh perhatikan adik-beradik you, parents you, atau siapa-siapa saja yang terdekat dengan you. Kalau dia ada perubahan ataupun diri you sendiri, you ada perubahan dalam tabiat buang air besar, macam cirit birit ke diarrhea, ataupun you frequently constipation, okay, kerap sangat sembelit. Okay, you kena hati-hati. Then kadang-kadang you ternampak ada darah dalam najis you. Okay, you found a blood in your feces. Okay, so you rasa tak selesa, you rasa macam always discomfort dekat bahagian perut. Lepas tu you selalu rasa macam muscle cramp dekat perut, and then you rasa macam ada gas, bloating. Lepas tu you ada rasa sakit. So perasaan, kadang-kadang you rasa kan macam bila you buang, you melepaskan hajat you dekat toilet, you rasa macam usus you tak kosong. Walaupun you dah membuang, tapi you rasa macam tak ada apa-apa. So, tanda-tanda ni you have to be careful. You kena cepat-cepat pergi ke hospital untuk check keadaan dan sebagainya lah. Okay, for medical check-up. So, siapa yang kenal ni? Ada siapa-siapa kenal ni tak? Oh, Mr. Melvin, I'm sorry to hear that. You are you pernah bagi tahu I sebelum ni. I'm sorry to hear that. I hope you are very strong. Okay. Okay, so yang ni siapa kenal, dia pernah berlakon dalam Black Panther. So agak-agak kenapa dia dies at of cancer at 43? Adakah hanya sebab cancer ataupun because of the diet dan juga pemakanan dia? Okay. So jom sama-sama kita tengok apa faktor risiko kanser usus. Okay. Faktor risiko kanser usus besar. Yang pertama, you all boleh tengok kat sini, bila ada you makan daging merah berlebihan sangat, ataupun you ni antara orang yang suka minum alkohol. Kat sini ditunjuk 12% memang menyumbang kepada faktor yang menyebabkan risiko kanser, dan orang-orang yang tak makan fiber. Tak cukup fiber dalam diet dia seharian. Dan kemungkinan ada 13% mengatakan orang yang berada di fasa overweight ataupun obesity. Anda di fasa yang mana? Underweight, obesity ataupun overweight. So kalau you dekat obesity ataupun overweight, you dah kena berhati-hatilah. Okay, so jom kita tengok faktor yang pertama. Macam saya cakap tadi, faktor yang pertama adalah obesity. Okay, bercakap pasal obesity, you kena tahu ini adalah data yang kita dapat daripada National Health and Morbidity Survey 2019. Kalau orang yang overweight, obesity ni kenapa agak-agak? Sebab kalau ikut data ni, 1 daripada 2 orang dewasa adalah memang obese ataupun overweight. Tak tengok lagi negeri orang putih, yang tu lagi tinggi lah. Tapi even dekat Malaysia pun dah tinggi. Dan kalau compare male dengan female, of course lah, female always win, kan? Dalam record dan data ni pun dia pun menang. Okay, hampir 54.7% dia mewakili daripada wanita lah. Dan ramai-ramai dalam etnik kita kan ada pelbagai etnik kan, Cina, India dan juga Malay.
So agak-agak yang mana? Kalau ikut data ni Indian. So saya rasa mungkin menu-menu yang disediakan oleh India kan banyak makanan-makanan macam berlemak kan. Diorang kalau dengan minyak sapi tu diorang sangat tak boleh berpisah. Okay? Tu example sajalah. So mostly back to their diet and their method of cooking dan sebagainya lah. Okay? So sama juga orang yang berumur 55 ke atas berisiko lah untuk mendapat kanser ataupun duduk dalam fasa obesity. Okey, kat sini kita boleh tengok sebilangan besar orang yang masih terjejas oleh kekurangan zat makanan dan semua bentuknya. Tadi kita bercakap pasal obesity, tu satu hal. Okey, tu satu problem. Orang yang makan tak balance pun satu problem. Dia makan, dia rasa dia dah lengkap, tapi sebenarnya banyak lagi kekurangan zat. Okey, dia contohnya macam mineral, vitamin. Sebenarnya dalam setiap hari recommendation yang sepatutnya dimakan setiap hari tak mencukupi. Okey. So, bila bercakap pasal makanan yang tidak seimbang, alright. Mr. Melvin cakap orang India makan dinner lewat lepas pukul 8. Mr. Melvin ada jiran India ke? Ni mesti dia ajak dinner kadang-kadang kan? Okay, thank you Mr. Melvin for the info. Ya, betul. Itu pun salah satu faktor lah. Sebab itu dia menyumbang kepada data tersebut. Okay? Sebab kadang-kadang dia tengok ethnic, ada yang jenis yang. Sebab saya perasan kalau Chinese, dia memang makan before 7 ataupun before 8 lah. Malay ni dia kadang-kadang ada yang makan sebelum, yang betul-betul menjaga. Tapi mostly Malay pun after 8 lah selalunya, kadang-kadang. I perasan lah. Okay? So, penyakit utama yang berkait dengan berat badan. Tadi kan kita bercakap pasal obesity kan. Penyakit utama yang berkait dengan berat badan berlebihan atau obesity ataupun obesity perut kan. Remove kita obesity badan tapi dia obesity dekat perut pun boleh ada. Kalau orang Melayu dia selalu panggil 3 serangkai. Penyakit 3 serangkai. Ni lah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Kalau sebab kenapa data kalau ikutkan I punya sister-in-law memang ada 3 sister-in-law memang bekerja di hospital, dia memang doktor pakar di beberapa hospital dan setiap kali kita orang gathering mesti dia akan cakap, "Ish, banyak betul orang yang ada penyakit 3 serangkai ni." Mostly yang umur 50 lebih kan. Tapi sekarang surprisingly umur macam saya, macam 30 lebih pun dah ramai yang ada penyakit 3 berangkai sekarang. Ya. Bukan benda yang mengejutkan dah sekarang. Okay, benda tu dah macam normal dekat hospital. Sebab diorang ada record kan, so diorang tahulah. Okay, so macam mana kita nak elak benda ni? Apa yang boleh kita lakukan untuk kurangkan risiko? Sebelum nak ke kanser tu, kita kena kurangkan obesity kita dululah. Sebab obesity adalah faktor untuk menyebabkan kanser. For example kan. So yang pertama, you kena makan makanan yang sihat. Macam mana nak makan makanan sihat ni Puan Lin? Makanan sihat ni saya boleh cakap ataupun bukan saya cakap, KKM yang cakap, Kementerian Kesihatan Malaysia memang menyarankan kita makan makanan yang seimbang. Makanan sihat itu adalah perlulah makanan seimbang. Kalau you makan protein je, you makan sayur je, bagi saya itu adalah bukan makanan yang itu adalah makanan yang sihat tapi bukan pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sihat dan seimbang adalah bila you makan you cukup karbo, you cukup protein, you cukup sayur, dan you cukup mineral, you cukup vitamin. Lengkap benda tu dalam satu hari, itulah makanan yang sihat. Kalau you makan protein je, kalau you makan sayur je, tu tak masih lagi. Sebab yelah kat Malaysia pelbagai diet yang digunakan. So you pun kena tengoklah yang mana sesuai untuk badan you dan sebagainya. Okay. So yang kedua you kena bergerak aktif. Okay, macam mana nak bergerak aktif? Seperti yang kita selalu sarankan, bergerak aktif you kena exercise setiap hari. Tapi Puan Lin tak sempat lah Puan Lin. Saya selalu busy lah, tak boleh ni setiap hari mana boleh. Okay, it's okay. Setiap hari tak boleh, 3 kali seminggu at least. Okay, at least. Ish, tak boleh. Saya meeting lagi, banyak travel. Macam mana nak exercise? Tak sempat lah. Okay, tak apa. Dalam seminggu, sekali pun boleh. Masa weekend kan kita ada.
Masa tu lah nak buat laundry, masa tu lah nak jaga anak, masa tu lah nak play together with anak. Banyak sangat alasan. You baring je kat atas katil and then you gerakkan tangan you gerakkan kaki you. Tu pun dah move. Tu pun kiranya bergerak aktif lah. So kita start dengan yang slow. Janganlah tiba-tiba kita nak yang tak pernah aktif ni, kita tiba-tiba buat sukan yang agresif. Pergerakan yang berat. Tak nak lah kan. So kita kena bergerak aktif tapi kalau semampu anda lah. Kalau tak larat nak ikut keadaan masing-masing. Bukannya saya kata bergerak aktif, semua orang nak kena jogging. Semua orang nak kena pergi gym. Cannot. Ikut badan masing-masing. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So mula-mula you bergerak ringan. Tapi lama-lama you akan start jogging. Lepas tu you brisk walk. Banyak cara. Even you boleh duduk atas kerusi. You gerakkan badan pun salah satu cara untuk bergerak aktif. Alright. So kemudian siapa yang suka minum alkohol, you kena stop lah. And then siapa yang smoking, vaping, you kena slowly stop. Okay. Cannot drastically stop. Dan kalau you ada stress, you kena menanganinya. So you tak boleh biarkan stress tu lama-lama sebab contoh ada orang dia stress lepas tu dia makan, lepas tu dia stress, dia gemuk, lepas tu dia stress lagi. Tu benda tu tak menyelesaikan masalah pun. Okay, so kalau you stress, you kena buat something yang lain lah macam healing ke, you pergi healing, you pergi hiking ke, you pergi camping ke dan sebagainya lah. Alright. So, jom saya tunjukkan kepada anda berkenaan daily berkaitan dengan setiap faktor risiko pemakanan. Kalau you ambil salt tinggi, of course you akan terdedah pada beberapa penyakit. Kalau you ambil kurang whole grain, kurang fruit, so you terdedah sebenarnya, terdedah banyak sangat penyakit-penyakit macam heart disease, kanser-kanser yang sebagainya lah. Okay? Banyak faktor. So, faktor yang kedua adalah you ambil berlebihan daging merah. Sebenarnya daging merah ni tak salah pun. You boleh makan. Sebab apa saya kata daging merah ni bagus? Okay, untuk pengetahuan semua daging merah ni, kalau you nak tahu, daging merah ni daripada daging yang kita panggil haiwan berkaki empat lah. Macam lembu ke, kebau ke, kambing ke, unta ke, rusa ke kan. Kalau daging putih apa? Kalau daging putih contohnya macam ikan, ayam, udang. Mr. Melvin, contoh lagi white. Sebab Mr. Melvin selalu bagi feedback, so nama dia pun dia petik. Mr. Melvin, selain ayam, ikan, apa lagi contoh white meat? Red meat kita tahulah daripada ni. Saya tak makan Ikan. daging lah, sebab tak tahu. Saya salah orang ni tanya. Sorry, Mr. Melvin. I lupa you vegetarian. Okay, tak apa. It's okay. I tanya orang lain. Siapa lagi ada malam ni? So, diam je ni. Mr. Melvin je aktif ni. Okay. So, tak apa. Saya bagi tahu ayam, ikan, udang, sotong. So, red meat ni tak termasuk yang tu lah. Yang tu white meat. Kita panggil daging warna putih. Okay, so daging merah ni macam mana kita nak kenal? Masa kita masak dia merah lah. Tapi lepas dia dah masak, dia macam turn dark. Dia macam colour dia gelap. Sebab daging merah ni mengandungi myoglobin yang sejenis protein lah. Dia bagus sebab dia bertindak sebagai tisu yang berfungsi untuk membawa dan menyimpan oksigen untuk otot kita. Okey, daging merah ni sebenarnya tak adalah bahaya sangat. Tapi dia ada bagus dia juga. Dia mengandungi magnesium, asid petotenik, kuprum dan vitamin E. Okey. So, tapi kalau macam I just share saja malam ni just for info, kalau lembu yang you makan daging daripada lembu yang diternak di kampung ataupun free you bebas, you lepas bebas kan dia makan rumput, itu lagi tinggi asid lemak omega 3 dia lah compare dengan lembu yang you ternak menggunakan dedak. Ada makanan dia tu. Okay. So bila bercakap pasal daging merah dengan daging proses ni dia lain. Daging merah tu bila you ambil fresh daripada lembu semua tu you makan, you masak. Daging proses ni you ambil yang low quality punya, then you tambah lagi preservative, additive. Itu yang menyebabkan daging proses tu, dengar proses dia pun dah, kita dengar je macam dah tak sihat lah sebenarnya. Tak makan daging, saya makan tempe. So Mr. Melvin dia ambil protein tu daripada tempe lah. Okay, sebab vegetarian kan. Okay.
So kalau ikut carcinogenesis ni, beberapa kajian dia menjelaskan lah, dia menunjukkan macam hubungan antara pengambilan daging merah dan juga kanser. So nanti next slide saya akan tunjuk ada bukti kukuh ke berkenaan itu. Kalau ikut WHO pun dia mengklasifikasikan bahawa daging merah ni mungkin karsinogenik lah, okey, kepada manusia berdasarkan kajian-kajian yang ada. So jom kita tengok daging dan kanser ada bukti yang kukuh tak? Kalau you tengok group 1 ni dia ada salami, bacon, sausage. So, ni semua kita panggil processed meat lah, proses daging yang diproses. Kalau red meat dia termasuk bawah group yang kedua, daripada pork ke, beef ke, lamb ke. Okay, so the fresh meat dia probably cause cancer, tak tinggi sangat risk dia. Tapi kalau yang processed meat ni memang mengikut kajian yang ada, di high risk, dia akan boleh menyebabkan kanser. So kajian telah menunjukkan juga ada peningkatan risiko kanser untuk setiap 25 gram daging yang diproses. So yang ni you selalu nampak kita letak dalam sandwich, selalu orang letak dalam ni sebab dia ada beberapa aditif dan preservatif yang menyebabkan untuk dia tahan lama lah. Benda-benda ni lah yang bahaya. So Jabatan Kesihatan kadang-kadang mengesyorkan bahawa orang yang makan banyak daging harus mengurangkan kepada 70 gram atau kurang setiap hari, iaitu sekitar 3 keping ham sajalah. Okey. So, faktor yang ketiga, jom kita tengok apa yang menyumbang kekurangan fiber. So, kalau ikut dalam badan kita ni, sebenarnya banyak sel, hampir 3 trillion sel manusia dalam badan. Kalau mikrobiom pula, contohnya macam bakteria ke apa-apa yang ni, dia terjatuh bawah mikrobiom, kita ada sampai 39 trillion. Dan untuk pengetahuan semua, yang ni I dah selalu sebut untuk talk-talk sebelum ni, makanan untuk probiotik adalah prebiotik. Okey, siapa tahu contoh prebiotik tu apa? Kalau daripada natural food, daripada makanan semula jadi. Daripada apa? Siapa tahu? Prebiotik. Sebab prebiotik makanan kepada probiotik. So kalau nak ambil dua-dua ni kita kena ambil bersama, lagi bagus. Okey? So kalau contoh daripada makanan biasa, prebiotik tu kita boleh ambil daripada sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau certain produk kadang-kadang kita nampak dia orang tambah prebiotik ya. Contohnya macam beberapa ni lah, inulin, FOS ataupun GOS. Kalau you nampak di belakang label. So jom kita tengok. Inulin ni biasa dengar lah, dia daripada bawang dan sebagainya. Dia ekstrak daripada benda-benda natural juga dan dijadikan serbuk dan diletakkan di dalam bahan-bahan yang ada di pasaran lah. Bahan-bahan makanan tambahan. Okay. So FOS ni dia sebenarnya dia sebagai frukto oligo. Okay. Dia terus masuk ke dalam usus besar kita tanpa dicerna ataupun diserap oleh tubuh badan kita. Dan di dalam usus dia cepat digalakkan pembiakan ada satu kita panggil bifidobacterium dan juga probiotik yang lain lah. Dia dipanggil bifidus factor. Okay, GUS pun sama. Kalau even dalam tepung susu anak-anak kita yang bayi itu pun dia ada letakkan GUS lah, selalu kita nampak. Okay, so jangan risau sebab dalam kalau di isi Camp Malaysia kita boleh nampak dalam isi Plan B lah. Kalau isi Plan B ni menariknya sebab kita dah memang gabung prebiotik, probiotik sekali. So memang terus makan tu kita dapat dua-dua. So tak payah fikir nak makan prebiotik atau probiotik yang lain lah. Okay, so this is a good combination that yang can solve your problem lah. Alright. So untuk kaya fiber, buahan, sayuran dan biji yang penuh, ni memang saya cakap terus terang, orang Malaysia jarang makan lengkap. Okay, memang tak cukup. Kalau check lah, kalau kita boleh ada alat untuk check, memang tak cukup. Hari ni kita makan berapa je buah? Kita makan berapa je sayur, for example. Kadang-kadang saya tengok orang makan nasi dengan protein saja, contoh Kemudian, tapi bergantung kepada individu lah. Ataupun dia ada sakit tertentu yang menyebabkan dia tak boleh nak makan. Contohnya, dia ada penyakit-penyakit yang dia tak boleh lebihkan sayur. Contohnya orang cirit birit kan. Kalau orang tengah cirit birit, dia tak boleh makan makanan yang berserat sangat. Dia kena stop dulu. So, kadang-kadang kita tak boleh lah cakap, okay, benda ni penting untuk setiap orang. Okay nak, sebab setiap orang berbeza. Kemudian,
Kalau ikut rekod dalam ni, dia kata hampir 95% orang Malaysia tidak makan buahan dan sayuran mengikut saranan. Ni mengikut national data daripada NHMS 2019 lah, memang betul. Kan? So, kalau ikut American Heart Association pun, nilai harian untuk serat ialah 25 gram. Okay? So, adakah kita boleh capai 25 gram tu? Agak-agak. You pernah dengar tak? Dulu dia cakap, 1 biji apple sehari boleh elak jumpa doktor. An apple a day can keep doktor away. Macam gitu kan. So, adakah betul? Sebenarnya 1 apple baru 2.5 gram. Tak cukup. So, kalau you rasa you dah makan 1 apple sehari, you dah rasa, wah, I dah cukup dah. Tak cukup sebenarnya. Baru 2.5 gram. So, kalau macam mana you nak cukupkan 25 gram tadi, you kena makan 10 biji apple. Baru cukup 25 gram. Tu seolah-olah perumpamaan sajalah. Tapi, you sebenarnya kena mix variety kan. You kena variasikan lah. Ada sayur, ada apa tu? Ada buah-buahan untuk cukupkan 25 gram tu. Tak semestinya you kena makan 10 biji apple. Kan, kembung lah perut ni. Bosan lah, takkan tiap hari nak makan apple kan. So, ni kita ada banyak contoh makanan yang kaya serat. For example, kacang hitam dah 15 gram dah. Ni yang tinggi lah, yang tinggi serat, yang kaya dengan serat, badam. You suka makan apa, snacking kan? You makanlah badam. Badam ni pun dah 13 gram. Pistachio, kacang pekan, okay? Banyak lagi makanan-makanan lain, contoh macam artichok, avocado, peas, pear. Okay, kalau ikut macam mana kita nak kurangkan risiko kanser? Bermula daripada pinggan anda. Okay? So, pinggan kita ni yang menentukan kita ni macam itulah. Tapi kadang-kadang kita dah makan lengkap, kita dah makan ni pun. Kadang-kadang kalau orang Islam lah, kita percaya ujian tu adalah daripada Allah. So, kadang-kadang kita dah makan, kita dah jaga kesihatan pun, Allah nak bagi juga ujian, kita dapat kanser. Itu lain cerita lah. Okay? So, yang ni, kalau ikut recommendation, so dia kena ambil sekurang-kurangnya 3 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan. Maksudnya dalam sehari tu, you kena ambil 3 serving sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan lah. Adalah pengukuran dia tu. Okay? Kemudian faktor yang ketiga, penggunaan alkohol. So saya nak sentuh sedikit pasal alkohol. Kenapa alkohol ni boleh menyebabkan 7 jenis kanser. Okay. So antara 4 cara alkohol boleh sebabkan kanser. Yang pertama, dia boleh rosakkan sel-sel dalam badan kita. Itu yang menakutkan. Okay. Bila dah rosakkan sel-sel kita, itu yang menyebabkan kanser. Okay. So dia meningkatkan kerosakan daripada tembakau. Dan dia boleh memberi kesan kepada hormon yang boleh menyebabkan kanser payudara lah. Yang tu umum kepada perempuan lah biasanya. Kemudian dipecahkan bahan kimia penyebab kanser. So kalau you perasan kan, kenapa orang Asian kan dipanggil Asian flush lah. Kenapa orang Asian dia macam muka, kalau minum alkohol muka dia merah. Sebab kita tak ada enzim ALDH ni. Jadi ALDH dia tukar pada acetaldehyde. Kemudian kalau kita ada enzim ALDH, baru dia akan tukarkan kepada acetate. Ini yang you kata kalau minum alkohol tu bagus. Sebab you ada enzim ALDH dan dia tukar kepada acetate. Dan ditukar kepada acetate tu maksudnya ditukar kepada energi yang body kita boleh guna. Tapi mostly orang Asian, dia tak ada enzim ni. So dia tak boleh ditukarkan kepada sini. So dia hanya sampai sini sahaja. So sini bahayalah. Kalau acetaldehyde, dia boleh menyebabkan kerosakan dalam DNA tersebut. Okay, so kerosakan ataupun ada something wrong lah kat DNA kita. So lama-lama dia boleh rosak. Dan kromosom rearrangement dan sebagainya lah. Okay, so itulah sedikit sebanyak tentang alkohol. You boleh nak minum, kalau you nak minum boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi, okay. So faktor lain, keradangan kronik. So kita masuk sedikit tentang keradangan kronik. Okay. So keradangan kronik, gula. Gula ni sel-sel kanser sangat suka. I want sugar, I want sugar. Dia sangat suka. Sebab gula ni memang menyumbang kepada penyakit kanser. Dan pengambilan soda harian. Kalau you tengok kan, dekat Asia pun 40% bagi saya agak tinggi jugalah. Okay, sebab fast food memang digunakan air-air yang soda.
Macam I guess semua tu lah. Kalau belah-belah Latin America tu memang you tak payah cakap lah, memang tinggi. Tu dah macam air masak diorang. Memang diorang suka macam daily life punya, memang perlu setiap hari Okay, so kalau macam kita pun sama. Kita ingat ANW ke air season ni chrysanthemum ni, kita ingat kita minum air yang sihat lah. Teh bunga kan. Colin, saya minum air sihat tau hari ni. Air apa? Air teh chrysanthemum. Tengok dalam tin. So, bila dalam tin, you kena ingat any food dalam tin ataupun botol memang diletakkan gula. Tapi mereka kena follow akta makanan 1983 supaya bahan-bahan aditif, okay, food yang ataupun drink yang diletakkan dalam tin ataupun botol memang akan ada gula, akan ada aditif, akan ada preservatif untuk bagi dia tahan, untuk bagi shelf life dia lama. So you kena tahu dan berapa banyak gula yang diletakkan. Semua you boleh refer kat sini. Dalam ni, you seolah-olah you ambil satu cawan, you letak 8 sudu gula dan you minum. Mesti you tak boleh minum sebab rasa manis sangat kan. Tapi kenapa semua ni you boleh minum? You rasa sedap sebab ada tambahan aditif, preservatif semua. Tapi yang dibenarkan lah, persen yang diletakkan, yang dibenarkan oleh akta makanan. Kalau kilang melanggar akta makanan yang ditetapkan, dia boleh disaman lah. Okay? Walau bagaimanapun, still high content of sugar. Itu poin kita pada malam ni. Alright? So kalau ikut sini, Grab Singapore, Malaysia, Indonesia. Makanan pertama, record orang selalu order ayam goreng, bubble milk tea, boba-boba kan, sedap. Ni nasi lemak, semua benda-benda yang tak sihat. Okay, so kalau ikut kat sini pun dia tengok boba selalu weekend baru dia orang order dan sebagainya lah. So kalau ikut recommendation Kementerian Kesihatan Malaysia, okay, Kementerian Kesihatan Malaysia dia hanya sarankan 50 gram sahaja gula untuk setiap orang setiap hari. You tak boleh melebihi. Okay, so dia seolah-olah macam less than 12 teaspoon sugar lah. Okay, so sebenarnya kalau you makan 2 donat setiap hari, okay, hari ni contohnya, you makan 2 donat pun dah hampir 50 gram. So, hari tu sebenarnya you dah tak boleh makan manis lain dah. Itu tak termasuk lagi kalau you makan benda yang dalam tin ataupun you makan sardin ke, you makan kicap ke, yang tu ada hidden sugar lagi. Itu yang sugar-sugar yang you tak nampak. Kan? So, kalau you just bayangkan macam ni je. Kalau you dah makan 2 donat sehari tu, you dah tak boleh makan apa-apa lagi dah. Tak boleh makan manis lagi dah. Tapi sugar ni sebenarnya, you bukan terus cut sugar. You tak boleh terus tolak. Sebab sugar ni sebenarnya dia perlu juga. Tapi you bolehlah bertukar kepada gula organik contohnya kan. Sebab badan kita ni, sel kita masih perlukan sugar sebenarnya. Dia masih perlukan gula untuk meningkatkan hormon serotonin. Tapi tak nak banyak. Ikut recommendation. Bawah recommendation should be okay. Okay. So, kalau bercakap pasal karbohidrat aditapase, ini adalah penyebab utama chronic inflammation juga. Dia tinggi nilai GI. Apa contoh-contoh makanan yang tinggi nilai GI ni? Macam kek, pastry, biskut, okay? Benda-benda yang sedap tu. Sangat tinggi GI. Tapi kalau yang low GI, contohnya macam brown rice dan sebagainya lah. Benda-benda yang sihat lah. Okay? So, kalau GI ni dia sebenarnya adalah angka yang menunjukkan kualiti karbohidrat dalam makanan tu. Semakin tinggi GI dalam sesuatu makanan, semakin tinggi dan cepat paras gula dalam darah meningkat apabila kita makan dia. Okay, so you kena faham. So ni jom kita tengok negara yang paling banyak guna gula, of course UAE. 214 kg. Walau bagaimanapun, Malaysia agak tinggi juga bilangan gula yang digunakan 57 kg. So you bayangkanlah, kalau macam setahun you makan 57 kg, agak-agak sepanjang hidup more than 4,000 kg. Ni bayangan yang you just imagine. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay. So, benda ni lah yang menyebabkan keradangan. So, bila badan you dah start meradang kan, you akan mengundang pelbagai penyakit. Contoh macam kanser, Alzheimer, penyakit sendi, autoimmunologi, diabetes kan. So, benda-benda ni lah yang menyebabkan sangat bahaya lah untuk
kita. So jom tanpa membuang masa, jom kita sama-sama buat sama-sama. Kalau you ada pen, you tick. Okay, kalau tak, you just jawab dekat chat. Yes, yes, yes. Ataupun you unmute ke, you jawab ke, terpulang. Okay, jom kita tengok sama-sama. Kalau siapa yang ada more than 3, okay, ataupun yang ni you nak screenshot ke, you nak buat sama-sama, you nak buat kemudian ke dekat rumah, mungkin you malu nak buat dalam session kita, it's okay. You screenshot, you buat sendiri. Kalau you got more than 3 gejala ni, mungkin badan you dah start ada chronic inflammation lah. Okay, yang pertama, sakit sendi. Ada tak? Migraine, sakit otot, kerap sakit perut. Always ni lah, okay? Ada siapa-siapa? Okay, dah ready, pen semua. Okay, buat sama-sama Kalau ada, you just tick saja. Tapi kalau you nak tulis kat ruangan chat pun boleh. Berat badan berlebihan. Adakah you all tahu you dekat berat badan berlebihan? Kalau tak tahu, you kena tahulah you dekat bahagian mana Okay. So, atopic dermatitis, atopic eczema, asma. Kemudian you selalu sesama. You ada allergy ataupun sinusitis. Lepas tu you berdengkur. I memang tak boleh tidur dengan orang yang kalau berdengkur yang sangat kronik. Berdengkur yang sangat kronik ni you boleh tahu Kalau you pergi check mungkin kadang-kadang dia ada tonsilitis. Okay, dia punya tonsil tu bengkak. Itu yang menyebabkan dia berdengkur yang sangat kuat dan mungkin dia ada polyps. So you have to see doktor lah kalau ada tanda-tanda macam ni. Okay, kencing manis. Apa lagi? Kalau ada you take. Hepatitis, kalau ada nephritis, you ada sakit jantung. Lepas tu you lemah kronik. Maksudnya you rasa macam penat yang berpanjangan. Selalu penat je. Kenapa You dah rehat dah tapi you still rasa penat. Lepas tu you selalu berjaga malam. Tak cukup tidur. Kemudian you ada merokok. You minum kerap. Minum ni maksudnya you drink alcohol lah. Gastric acid reflux, ya saya ada. Ini saya ada. Okay. Unexplained systemic edema, maksudnya banyak bengkak-bengkak. Ada bengkak-bengkak kat bahagian badan. Kalau keputihan ni maksudnya ada vaginal, ada pengeluaran excretion dekat vaginal dia. Selalunya perempuan lah. Okay, so ada jangkitan saluran kencing kronik. Ataupun gaya hidup dia tak aktif. Dalam seminggu dia memang tak bergerak langsung. So kalau you ada 3 daripada ni, you boleh buat. You boleh buat kat rumah. Okay, malu nak buat kat session ni tak apa. So, kalau ada lebih daripada 3, you kena berhati-hatilah. Okay, you kena find out apa masalah. So, jangan risau sebenarnya saya ingin bersuka hati, saya ingin mengumumkan kita ada satu the best anti-aging dan juga high antioxidant yang kita panggil Cygen 8. Okay, dia ada 12 faedah kesihatan. Di session ni saya tak nak ulas lebih lanjut. So, sebab apa? Sebab you kena tunggu kita punya launching pada 9 Mac. Siapa yang masih belum register, boleh register. Okay, you boleh berhubung kepada pihak manajemen kami. Dan you boleh tahu lebih lanjut tentang kita punya Cygen 8, you boleh, kalau you nak, you dah boleh pre-book, sekarang dah dibuka. Okay, you boleh datang pada kita punya nutritionist manager, Mr. Cliff, okay, pada 20 Mac, okay, dia akan terangkan lebih lanjut tentang Cygen 8. So, malam ni saya takkan kupaskan lebih lanjut. Kalau you nak tahu lebih lanjut, you kena datang pada malam tersebut, pada 9 Mac dan juga 20 Mac. Alright? So, itu saja daripada pihak saya.